hasibna hisaban yasira. Ini Aisyah dengar Nabi berdoa, tuan-tuan, antaranya Nabi sebut itulah, Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, kau hisablah aku, kau hisablah kami dengan hisab yang ringan. Orang ni, tuan-tuan, orang yang ada dosa, ada salah, tapi sekadar dibuka catatan amalnya itu, buka, bentang, dibentang, tapi tidak disoal. Tak soal. Macam kita kata Roblox tadilah, dia kena berhenti, tapi JPJ polis trafik tak soal. Tak soal, tak tanya banyak lah mana, tuan-tuan. Ngaku je. Ada, bila ditanya, tuan-tuan, buat salah ni, ada ngaku. Yang menyebabkan, tuan-tuan, Allah telah ampunkan dosa dia ni, tuan-tuan. Dunia dulu dia sempat bertaubat dan sebagainya, tuan-tuan. Maka, tuan-tuan, orang ni, tuan-tuan, tak banyak tanya, tuan-tuan. Orang ni, tuan-tuan, dibentang, maka dilihat, tidak disoal, tuan-tuan. Tahan kereta, kena berhenti. Salah ada. Sport ring 18. Kereta kancil, sport ring 18. Bayangkan, tuan-tuan. Cermin gelap, salah. Kan tak salah, tuan-tuan. Enjin tak buka lagi. Kalau buka, confirm, sangkut. Kancil 650, pasang enjin 2.4 turbo. Tuan-tuan, memang tak lepas. Tapi tidak disoal. Maka, tuan-tuan, orang ni, tuan-tuan, orang yang mendapat catatan amal daripada sebelah kanan yang dihisab dengan hisaban yasira. Mudah-mudahan kita doa, tuan-tuan. Nak dapat 70,000 tanpa hisab ni payah. Payahlah kita ni, tuan-tuan, kita bukan sahabat, tuan-tuan, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang dihisab satu-satu. Yang ni, tuan-tuan. Orang yang dihisab satu-satu dengan detail. Kalau tadi dia buat salah tapi tak disoal, tak dihisab, dibentang sahaja. Yang ini, tuan-tuan, dia dibentang amalannya dan disoal. Dan bila disoal, tuan-tuan, soal itu, bila ditanya itu, dia bagi dia sudah celaka. Habislah. Bila soal, habis. Nak jawab macam mana tu, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Atas dunia tak apalah, kita ni masuk mahkamah pun kadang-kadang ketau lutut juga. Tengok hakim, orang tanya apa nama ni, pendakwa raya tanya soal, jenuh, tuan-tuan. Orang hak pernah masuk mahkamah lah, tuan-tuan, jenuh, tuan-tuan. Dalam mahkamah ni pula suasana dia lain macam pula. Bukan macam kedai kopi tak apa. Teliti satu. Dia teliti ni bagus, tapi kalau bak teliti salah kita ni, tu tak berapa nak bagus. Kalau teliti benda lain tak apa. Cara perempuan, dia teliti bagus. Saya baru ni nak pergi apa nama sekarang. Dia siap sini barang. Rumah. Teliti tu dia siap, semua ada. Gigi ada, kita punya apa nama ni, sabun ada, kita punya semua ada, teliti ni. Orang perempuan dia teliti. Betul, kalau kita dapat bos perempuan, susah sikit orang perempuan, dia teliti. Kalau lelaki senang. Dia bagi kita buat kerja ni, saya tahu siap. Senang. Buatlah macam mana. Bos perempuan lain. Saya nak benda ni siap pada hari sekian, sebelum waktu sekian. Tak? Binding, pakai comb binding. Siap binding, comb binding. Kulit depan saya nak warna pink. Tu dia, tuan-tuan. Letak plastik, jangan tak letak plastik. Tulisan depan biar jelas, Times New Roman 12. Tuan-tuan. Itu orang perempuan, kan? Lepas tu kalau dia apa-apa perempuan ni, bak teliti tu bagus. Kalau pergi kedai gitu juga, dia nak beli barang, teliti. Tengok barang, mahal lah bang. Mahal. Dia tahu, kita mana tahu, kita bayar. Nak beli kicap tu mahal. Biasa kita beli berapa? Biasa kita beli
Ya sini, harga sini bang. Harga sini RM8 bang. Biasa 799. Tu dia tuan-tuan. 10 sen kira. 1 sen. Bukan 1 sen kira. Teliti. Tak boleh kedai ni mahal. RM8. Biasa 799. Kita pergi kedai lain lah. Kedai mana nak pergi? Kedai biasa. Kedai biasa tu nak pergi 10 km. Petrol habis RM2. Tuan tak? Tak kira dia. Orang perempuan dia teliti tuan-tuan. Dia lain tuan-tuan. Dia pilih semua benda, dia pilih. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi pasar raya lah, kan, orang perempuan kalau beli baju jenuh, kita nak menunggu milih tuan-tuan. Dia pilih betul. Pasal kata baju seluar dalam pun dia pilih tuan-tuan. Tuan-tuan pernah pergi tak seluar dalam? Pernah kan? Orang lelaki seluar dalam dia tak lambat tuan, dia tak dalam kotak. Sebab orang lelaki tak pilih. Dia main ambil je. Beli ambil sampai rumah. Lah, salah saiz pula. Saya XL ambil S. Orang lelaki. Orang perempuan tak. Dia tak ada dalam kotak. Dah cuba tak rumah dalam kotak? Tak ada. Dia letak dalam kah. Pilih. Pasal dia teliti. Kalau perempuan suara dalam tak dalam kotak tuan-tuan, dia buka, dia pilih juga tak orang lelaki senang dalam kotak ambil lah tu kan. Tu teliti ni orang perempuan. Baik. Teliti tak apa tuan-tuan. Tapi teliti dalam bak salah ni, jenuh kita tuan-tuan. Nak menjawab satu tuan-tuan. Maka disoal. Bila disoal itu tuan-tuan, maka kita akan rasa celaka hari ni. Tuan-tuan ya. Ini tuan-tuan ya. Golongan yang ketiga dan golongan yang keempat, golongan yang hisab yang terlalu panjang tuan-tuan ya, yang terlalu berat tuan-tuan. Orang ni orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ataupun barangkali dosa kecil, tetapi dia buatnya kerap banyak-banyak kali. Maka dosa kecil kalau banyak-banyak, lama-lama jadi dosa besar juga. Orang yang melakukan maksiat dalam keadaan dia merasa tuan-tuan, dia tak rasa salah dengan dosa. Satu benda. Yang lebih teruk lagi, orang yang melakukan dosa dalam keadaan dia bangga dengan dosa. Ni hari ni ramai tuan-tuan. Dia bangga dengan dosa. Dia menunjuk dengan dosa tuan-tuan. Hari dulu dia menunjuk, orang yang tengok orang kampung je. 5 orang, 10 orang. Hari ni yang tengok muka orang kampung satu dunia. Tak masuk ambil gambar, buat benda tak baik. Contohlah, tak tutup aurat, pakai seksi, ambil gambar, masuk Instagram contoh. Masuk dalam Facebook. Dah berapa ramai yang menengok tu tuan-tuan, muslimin muslimat. Pergi sana, pergi sini, tempat tak baik, ambil gambar, bangga dengan dosa. Ini tuan-tuan, orang yang akan hisab dengan hisab yang berat tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kita ni tuan-tuan, memang kita ada dosa. Mana ada orang tak ada dosa? Tapi tuan-tuan, hati-hati, jangan sampai peringkat kita hari ni akhir zaman ni tuan-tuan, orang berbangga-bangga dengan buat dosa. Dia tak rasa salah pun dengan dosa yang dia buat ni tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sedangkan dosanya ini tuan-tuan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, dan akan diberi ganjaran dosa. Nak kalau pahala tak apa, ganjaran dosa ni tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kita tuan-tuan tengok anak kita, adik kita, cucu kita hari ni orang sangat apa nama ni, taksub dengan media sosial. Kan? Hari ni semua ada, orang ada semua tuan-tuan. Media sosial. Kalau orang kata hari ni tak ada Facebook tu, kata orang ketinggalan zaman tu. Tak? Ni bahayanya tuan. Tak apa kalau kita nak sebar yang baik, alhamdulillah, silakan tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, orang yang akan dapat suratan amal daripada sebelah kanan, kita sebut itu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Orang barang siapa yang mendapat suratan amal daripada sebelah kanan, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dia akan menjerit, panggil, mari sini. Baca, tolong, baca. Suratan amal aku ni. Dia berbangga-bangga dengan suratan amal dia tuan-tuan, dia suruh orang baca. Kita kan malah kan, saya sebut tu. Benda baik kita akan seronok. Tak, suruh orang baca, suruh orang tengok. Kan? Tapi sebaliknya tuan-tuan, wa amma man utiya kitabahu bishimalih, orang-orang yang mendapat
suratan amma daripada kiri. Lepas tu kita marah kan. Tak? Bila anak kita, cucu kita ambil tangan kiri, kan kita marah. Tapi jarang kita cakap kenapa. Bila kita bagi, contoh cucu kita ambil tangan kiri, kita kanan, mak dia kata marah. Tangan kanan. Tapi pernah tak kita kata kenapa kiri tak boleh? Jarang orang sebut, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa? Sebab kiri ini, tuan-tuan, orang yang dapat suratan daripada tangan kiri, ini orang yang celaka. Kan? Lepas tu kita tak nak belah kiri. Orang bagi nak ambil belah kanan. Biar anak kita faham, biar cucu kita faham, biar budak-budak faham. Oh, kenapa belah kiri tak boleh? Gitu tuan-tuan, tak ya? Jadi dia tanam dalam jiwa dia, esok kalau aku nak dapat suratan amma, jangan dapat daripada sebelah kiri. Tak? Orang dapat suratan amma sebelah kiri, atau dalam ayat ini kata orang dapat daripada belakang kiri, belakang atau kiri, tak kisahlah mana-mana tuan-tuan. Maka fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia akan menjerit, dia kata celakalah aku ini. Tuan-tuan, ya? Orang yang dapat suratan amma daripada sebelah kiri, celakalah. Biarlah aku tak terima suratan amma ni. Biar aku tak dapat, tak apa. Nampak tuan-tuan? Dan kita sebut dah gitu. Suratan amal ini tercatat di dalamnya semua benda yang mana tuan-tuan kita duk baca hari-hari malam Jumaat tu. Tuan-tuan tak? Surah Al-Kahfi tu. Dalam ayat surah Al-Kahfi itu sebut, bila kita dapat nanti kita terkejut. Malihazal kitab. Kita tanya, kitab apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang tidak ditulis, tidak ada yang tidak ada dalamnya, tidak ada yang tak ada, semua ada. Yang besar ada, yang kecil ada, yang kecil ada, yang besar apatah lagi. Ini tuan-tuan. Lepas tu kita bila baca ayat ni tuan-tuan, malam Jumaat kita menong, Allah tulis belaka. Yang kecil ada, yang besar tak usah ceritalah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang menyebabkan kita rasa tuan-tuan, ya, putus asa nak melakukan dosa dan maksiat. Kita rasa semangat tuan-tuan nak buat ibadah. Tuan-tuan, biar semangat. Tak semangat boleh nak buat benda hak tak baik. Hak tak baik biar tak payah semangat. Kalau boleh tangguh sampai tak jadi. Gitu. Hak baik biar semangat. Ni kita nak datang masjid ni biar semangat tuan-tuan. Allah tulis pahala. Setiap langkah kita ni tuan-tuan ada pahala. Duduk kita setiap minit, setiap saat ni tuan-tuan ada pahala. Syaratnya kita niat ikhlas kerana kita nak cari redha Allah. Tapi kalau kita datang itu kerana benda lain, kita tak semangat. Datang kerana nak tunjuk ke orang, datang kerana kita nak kita kata, ya, isteri marah, orang lain semua pergi, pak awak duduk kat rumah tak malu, pergilah, pergi jugalah. Pergi kerana orang rumah marah, tak semangat. Macam orang nak pergi motong, tuan-tuan, motong getah. Saya di situ motong getah tuan-tuan. Dia bukan nak pergi, malah bini marah. Awak kalau tak pergi motong nak makan apa pak bini beletih tak? Tak tahan bini beletih, pergi jugalah tuan-tuan. Tapi malah slow-slow pergi, ya, orang lain pukul 6.30 start menoreh dah. Dia 10.30 baru nak pergi. Mana tuan-tuan? Malah naik motor slow, jalan slow, motor pun tak bawa laju. Honda Kak buruk 60, 70, 60, 70, lalu kat kona, satu kona, lalu kona, tengok-tengok ada sembok dilarang memotong. Balik dia tuan-tuan muslimin muslim. Dilarang memotong, balik. Bini kata kenapa Pak balik? Kan awak pergi motong. Memang aku nak pergi motong, tapi ada sembok tulis, dia kata dilarang memotong. Dilarang motong tu motong kereta, bukan motong getah. Malah ni tuan-tuan, kadang kita ada tuan-tuan kita ni bukan nak pergi sangat, malah baru nak start kereta hujan, tak payah pergilah hujan. Ni tuan-tuan, mak tak pergi hujan, kereta 2 buah dalam kadang. Contoh tak? Inilah tuan-tuan, takut tak ada pahala esok. Mana pahala aku ni? Takut tak ada. Ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tapi kalau bab lain sungguh kan, itu contohlah tuan-tuan nak, ya.
Baik, itu cerita orang motong lah tuan-tuan. Dilarang motong memang lah, double line mana boleh motong lah. Motong kereta bukan motong getah. Dia motong getah. Tak, pasal dia malah buat alasan. Tak tuan-tuan. Tak. Baik. Jadi tuan-tuan, kaedah atau cara atau prinsip macam mana Allah hisab ni. Kita kata audit lah. Audit ni bahasa moden. Hisab bahasa Arab. Dulu kita belajar kan ilmu hisab. Ingat dulu orang tutu dulu. Sekarang tak ada dah matematik. Tak, ilmu hisab. Budak hari ni ada juga tapi bukan hisab, ilmu hisab. Itu yang hisab week tu tuan-tuan ya. Itu duk main hisab week, hisab rukuk ramai hari ni lah tak. Baru ni saya jumpa budak ada sekolah menengah. Jawab apa? Tengah satu. Hisab week tuan-tuan. Gantung kat leher, bangga pula tu. Tak, duk hisab depan kita tak. Allahu akbar. Anak-anak muda gini. Kena cek tuan-tuan. Saya tengok vape ni tuan-tuan. Saya kat sekolah lah tuan-tuan ya. Dia kadang-kadang kita tak kenal tuan-tuan. Tak kenal. Saya rampas banyak tuan-tuan. Bila rampas tengok tu dia. Perisa bijirin. Main kan tuan-tuan. Vape perisa bijirin. Perisa strawberry. Tu dia tuan-tuan. Dulu tak ada rokok, tak ada perisa kan. Kalau ada perisa cengkeh. Itu gudang garam je lah kan. Dulu mana ada rokok perisa. Sekarang macam-macam perisa tuan-tuan. Bentuk pula macam-macam. Kita kalau tak ikut perkembangan semasa tuan-tuan, kita tak tahu rupanya vape. Kena hati-hati tuan-tuan tak ya. Ni ya budak-budak sekarang ni. Baik. Prinsip apa? Prinsip asas. Yang pertama tuan-tuan, bila Allah nak adili manusia ni, makhluk ni tuan-tuan, prinsip yang pertama ialah keadilan yang sangat sempurna. Ini prinsip yang utama tuan-tuan. Bila Allah nak hisab, maka tuan-tuan Allah hisab dengan hisab yang paling adil. Sebab itu tuan-tuan, kita biasa jumpa dalam ayat Quran banyak kita jumpa Allah sebut, antaranya Allah kata innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan zalim walaupun mithqala dzarrah, sebesar zarah tak akan zalim. Allah bila dia nak hisab tuan-tuan, maka prinsipnya dia tidak akan zalim, tidak akan berlaku zalim. Betul tuan-tuan. Dalam hadis kursi Allah kata ya ibadi inni haramtu zulman ala nafsi. Allah sumpah hadis kursi. Ya ibadi, sesungguhnya wahai hamba-Ku, kata Allah, inni haramtu, aku mengharamkan atas diri aku zulman ala nafsi, buat zalim. Allah haramkan atas diri dia untuk berlaku zalim tuan-tuan. Tak kira lah kita orang mukmin ke, orang kafir ke, orang munafik ke. Kita ni lain. Kalau kata Allah nak buat tak adil pada orang kafir pun boleh, tak ada masalah. Pasal ya Allah yang menguasai hari pembalasan. Kuhati dia. Tidak tuan-tuan. Sebab itu manusia tidak ada hujah, tidak ada alasan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua prinsipnya ialah tidak ada sesuatu orang yang akan menanggung dosa orang lain yang tidak ada kaitan dengannya. Ini tuan-tuan, itu lagi tak ya. Tak ada orang yang akan menanggung dosa orang lain yang tak ada kaitan. Maksudnya kalau ayah tu ada anak, ada kaitan. Suami dengan isteri itu ada kaitan. Yang tak ada kaitan dengan kita. Kita tidak akan menanggung dosa orang lain tuan-tuan. Ini tuan-tuan kaedah yang Allah telah tetapkan. Tapi ingat, bukan semuanya kita ni tuan-tuan tak menanggung dosa orang. Tak, bukan semua tuan-tuan. Contoh kita kata ayah, dia juga akan menanggung dosa orang yang di bawah tanggungannya. Pemimpin dia juga kena ada share kepada orang bawahannya. Betul tuan-tuan, kita nak jadi pemimpin ni Allah tuan-tuan. Sebab itu bila satu orang kan, sahabat Nabi itulah, kita dengarkan dulu cerita dalam khutbah pun ada. Bila dia nak minta jawatan per Nabi tu kan. Bila tuan-tuan dia mari jumpa Nabi nak minta jawatan, Nabi kata ya Aba Zarrin innaka dha'ifun. Hei Abu Zar. Abu Zar ni nama dia tuan-tuan Jundud bin Junadah, nama sebenar dia. Kan? Jundud bin Junadah. Ya Abu Zar, innaka dha'ifun, sesungguhnya kamu ni lemah.
Tuan-tuan, Abu Zar ni lemah ke tuan-tuan? Abu Zar bukan macam kita. Tak. Orang zaman dulu ni bukan macam kita. Nabi tu tuan-tuan, tengok umur 60 lebih waktu tu kan. Peperangan terakhir yang Nabi lalui, perang apa tuan-tuan? Perang Tabuk. Berapa umur Nabi? Setahun sebelum wafat, 62 lebih kurang. 62 pergi perang. Lemah apa? Abu Zar tak ada darah tinggi, kencing manis, gout, tak ada tuan-tuan. Yang adanya kita. 40 dah ada darah tinggi dah. 50 sembahyang atas kursi dah. Lemah apa? Tak lemah. Nabi kata, ya Abu Zarrin innaka dha'ifun, sesungguhnya kamu ni lemah. Wa innaha amanah, jawatan-jawatan ini suatu amanah. Wa innaha yaumal qiyamah hizyun wa nadamah, dan jawatan ini kata Nabi akhirat besok dua benda saja. Kan, dua benda. Yang pertama ialah hizyun, yang kedua nadamah, iaitu tuan-tuan kehinaan dan juga penyesalan. Betul tuan-tuan. Kita jangan rebut jawatan. Tak. Ini rebut. Jawatan kuasa masjid pun lobby juga. Allah tuan-tuan ya. Contohlah, melobi nak jadi jawatan kuasa masjid. Contohlah, bukan kapal lah, bukit lain lah tuan-tuan ya. Tak. Jangan tuan-tuan muslimin muslimah. Jawatan suatu amanah. Tuan-tuan, amanah ini Nabi kata kehinaan dan penyesalan. Menyesal. Kecuali kita ambil dengan hak, tak apa. Kita memang layak, tak ada masalah. Kan, tuan-tuan tak? Ada masalah. Tak, tuan-tuan tak? Atas dunia seronok. Seronok. Orang ada jawatan, orang ada pangkat, orang ada kedudukan. Memang seronok. Pergi mana-mana ada tempat dia. Kan, tulis meja VIP. Boleh kita duduk? Boleh lah, kan halal lah. VIP. Dah. Jalan. Orang ada iring. Atas jalan. Jalan raya. Ada boleh. Tepi ke tepi. Kita rakyat bayar. Dia tak bayar, kita ke tepi tak? Ingat tak bayar rakyat kita tak? Tepi. Orang besar nak lalu. Betul lah tuan-tuan. Tapi ingat akhirat besok. Betul tuan-tuan, kalau kita ambil dengan hak, tak ada masalah. Tunaikan hak, tuan-tuan, insya-Allah Allah bantu kita. Allah bantu kita insya-Allah tuan-tuan tak ya. Tapi nak sebut itulah berat tuan-tuan. Berat. Jadi tuan-tuan, pemimpin ni saya sebut selalu, jangan kira pemimpin besar aja. Kita ni juga, ayah ni tak ya, orang lelaki ni juga pemimpin tuan-tuan kepada keluarga dia. Ni yang kita semua kena. Kena pada semua orang. Kalau kata pemimpin atas tu tak kena pada semua orang lah kan. Ni tuan-tuan. Jadi yang ni ada share dia. Maksud saya tuan-tuan, dia akan dapat juga. Tapi kalau tak ada kaitan kita, tak ada masalah. Betul, dalam Quran kita biasa jumpa ayat kan, wala taziru waziratun ukhra. Kan? Ayat ni banyak kali lah Allah sebut dalam Quran tuan-tuan. Orang lain tak akan pikul dosa kesalahan yang orang lain buat. Betul, tapi kita kena ada juga sifat tuan-tuan. Ya, bila tengok benda tak baik, kena larang, kena ada. Mentang-mentang kita kata macam tu, tak payah. Kubur asing-asing, biarlah. Aku tak pikul dosa, betul tuan-tuan. Konsep amal ma'ruf nahi munkar tu kena ada. Tu kaedah dia, kena larang. Tapi kalau dah larang tak dengar juga, nak kata macam mana? Tak? Baik. Yang ketiga tuan-tuan, prinsip yang ketiga, akan ada nanti serahan buku rekod catatan amal tuan-tuan yang sangat lengkap, yang tidak ada satu pun yang tersembunyi di dalamnya. Contohnya, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabir illa ahsaha. Ya. Bila kita dapat tuan-tuan, Allah kata iqra kitabak, baca. Kena baca. Kita nak baca ni tuan-tuan, nak baca yang elok ke yang tak elok? Nak baca yang elok lah. Bila kita nak baca yang elok, pastikan kitab kita ini kitab yang baik. Macam mana caranya? Kita yang menentukan waktu kita berada atas dunia. Itu kaedah. Dunia ni lah kita nak menentukan kitab yang kita nak baca itu macam mana. Dalam keadaan kita nak baca, dalam keadaan orang ramai, Allah tuan-tuan. Malunya kita nanti tuan-tuan tak? Tak. Jadi tuan-tuan, bila kita ingat begini tuan-tuan, kita nak supaya amal kitab yang kita ada besok, amalan yang baik-baik, maka insya-Allah kita akan buat yang baik-baik. Betul tuan-tuan, kita jangan rasa lemah, jangan rasa
kecewa dengan benda baik, aku buat baik pun tak guna juga. Jangan tuan-tuan. Sebab penilaian kita bukan manusia, penilaian kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menilai tuan-tuan. Malaikat kiraman katibin tu ada belah kiri, belah kanan tuan-tuan ya. Baik. Yang keempat, prinsip yang keempat, yang baik digandakan tapi yang tak baik tidak digandakan. Alhamdulillah tuan-tuan. Tak cantiknya tuan-tuan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalah. Orang yang buat benda baik maka digandakan paling tidak tuan-tuan 10 gandaan. Allah tuan-tuan. Kalaulah kata yang baik ganda, yang jahat ganda, payah untuk syurga lagi tu. Nah, tapi yang diganda itu hanyalah kepada yang baik. 10 itu asas, prinsip asas. Buat baik 10. Yang tak baik tak ada gandaan. Sehingga berapa? Sehingga sampai peringkat 700 itu sedekah. Kita masih jumpa kan ayat dalam surah Baqarah tu. Sedekah Allah ganda sampai peringkat 700. Sampai situ je ke? 700 je ke? Ada lagi yang Allah ganda sehingga tuan-tuan bighairi hisab. Tidak dihitung banyaknya. Bukan kata mesti 10, tidak. Bukan kata kaedahnya mesti bila ganda tu 10, tidak. 10 paling minima. Tak. Kalau sedekah dia boleh pergi sampai 700. Ada benda, ada amalan yang diganda berganda-ganda yang Allah saja tahu berapa banyak nak bagi. Contoh apa? Contohnya tuan-tuan bila Allah sebut dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar. Tengok tuan-tuan. Amalan ataupun benda yang dihisap banyaknya tak terkira pahala Allah nak bagi, antaranya apa tuan-tuan? Antaranya ialah sabar. Betul tuan-tuan. Sabar ni dengar mudah, nak buat payah. Tak? Sabarlah. Engkau bolehlah sabar, engkau tak kena, kau kena. Kan tuan-tuan ya. Atau bila ada satu orang makcik kan duk menangis tepi kubur. Dalam hadis ni hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis Muslim kata terbuat kubur anak dia, orang perempuan menangis tepi kubur. Nabi lalu. Nabi kata ittaqillah. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan sabarlah. Nabi beritahu makcik ni kan, makcik tengah duk menangis ni, perempuan lah duk menangis. Perempuan jawab apa? Dia kata ikutlah, nak cakap apa pun. Dia jawab tu kan, nak cakap apa cakaplah, sebab yang kena tu aku bukan kamu. Oh sedap jawab dia tuan-tuan. Tapi dia jawab macam tu bukan kerana dia tak hormat Nabi, bukan. Dia jawab macam tu sebab dia tak kenal Nabi. Nabi dia tak kenal. Yalah tuan-tuan, zaman tu orang kata Nabi memang tahu Nabi, tapi kalau tak pernah jumpa Nabi mana nak kenal. Zaman sekarang lain. Kalau orang tanya kita kenal tak? Messi kenal Messi? Kenal? Pernah jumpa? Mana pernah jumpa pun? Messi pernah lah tak? Pergi hospital tiap-tiap bulan ambil darah. Tu Messi. Messi mana tak kenal? Tak pernah jumpa, mana kenal? Macam mana boleh kenal? Tengok gambar. Kan? Keluar gambar. Masuk gambar. Ni. Dah zaman Nabi dulu ada gambar. Mana ada gambar? Tengok. Dan Nabi mana gambar? Tak ada. Jadi dia tak kenal Nabi. Bila Nabi kata sabar, bertakwalah kepada, takutlah dengan Allah, sabarlah. Dia kata, suka hati kamu nak kata apa, yang kena aku bukan kamu. Sedap juga jawapan tuan-tuan. Macam kita jugalah dah. Isteri meninggal, kau pun datang sabar je, sabar. Kau tak kena, aku kena, kau bolehlah cakap. Betul lah tu, kaedah tu betul. Tak, sabarlah je. 2 bulan lagi aku carilah ganti. Terus senyap menangis tuan. Contohlah tak. Tuan-tuan, mana bila kita ni tak kena, memanglah kita kata tak kena kita tak sabar, tapi nak sebut payah nak sabar. Kan cerita tu panjang lah hadis tu ya. Kemudian dia pergi rumah Nabi, dia minta maaf lah kan. Nabi kata sesungguhnya sabar itu pada permulaan. Maksudnya sabar ni
Bila sebut sabar, sabar ni apa? Sabar ni pada permulaan berlaku benda tu. Baru sabar. Kalau kita dah menangis 2 minggu dah, Allah uji anak meninggal contohlah. Menangis 2 minggu, lepas 2 minggu barulah saya terima, saya pasrah, nasib baik saya sabar. Sabar benda, 2 minggu dah menangis, sabar benda. Sabar ni pada awal tu. Kena tu sabar. Baru betul. Itu kaedah dia kan. Habis nak sebut sabar ni susah. Sayyidina Umar, tuan-tuan, orang pernah marah dia kan. Seorang sahabat namanya Uyainah bin Husain. Uyainah bin Husain ni tuan-tuan, dia waktu Sayyidina Umar jadi khalifah, dia pergi ke Madinah. Pergi jumpa anak saudara dia, Al-Khur bin Qais. Al-Khur bin Qais ni anak saudara dia yang merupakan ahli majlis Umar. Umar ni macam kita katakan esko lah, esko. Umar ni dia ada kerajaan dia kan. Adalah kita ni ada esko kan. Jadi anak saudara dia anggota esko lah. Maknanya majlis mesyuarat Umar. Dan anak saudara dia orang yang hebat Quran. Umar pilih orang yang pandai Quran tak. Jadi minta dengan anak saudara dia, engkau tolong bawa aku pergi jumpa Umar. Uyainah bin Husain tadi. Jadi tuan-tuan, bila dia minta anak saudara dia bawa pergi jumpa Umar, anak saudara dia bawa. Gigi jumpa Sayyidina Umar, terus dia marah. Hei, panggil hei tuan-tuan. Kalau ya tu panggilan yang kata lembut lah. Ya benar akhi, hei anak saudaraku, lembut lah. Ya apa ya. Kalau hei ni mana keras. Tak. Hei, ya bin Khattab, hei anak Khattab. Panggil Sayyidina Umar, hei anak Khattab. Sayyidina Umar tu khalifah, Amirul Mukminin. Jadi Sayyidina Umar nak marah. Dia kata apa? Umar, sesungguhnya engkau tak beri kepada aku benda yang sepatutnya engkau beri, engkau tak berlaku adil pada aku. Marah dia tuan-tuan. Waktu Sayyidina Umar khalifah. Dia marah ni bukan apa tuan-tuan. Dia marah sebab dia zaman Nabi, dia ni antara orang yang dapat zakat tau. Dia Uyainah bin Husain, Aqra bin Habis. Ni orang ni dulu dia ketua-ketua Quraisy Mekah. Ketua Quraisy, kepala-kepala kabilah yang kuat lawan Nabi. Tapi tahun ke-8, bila tahun ke-8 Nabi buka kota Mekah. Bila Nabi buka kota Mekah, geng-geng yang duk lawan Nabi ni, tuan-tuan, masuk Islam. Termasuklah ketua dia, Abu Sufyan. Abu Sufyan ni tuan-tuan, daripada awal Nabi jadi Nabi, duk lawan Nabi sampai tahun ke-8. Tuan-tuan, lepas Abu Lahab mati, dia lah ketua. Tapi Allah beri hidayah masuk Islam. Kita begitulah. Bila raya dah habis ni, jangan duk bergaduh lah. Duk bergaduh, duk parti, duk bergangang lah tuan-tuan. Pasal kita jangan marah lebih-lebih sangat. Marah lebih, tengok duk belah pula. Lah, hari tu bukan marah lebih. Kan ya. Abu Sufyan duk lawan Nabi tuan-tuan. Akhirnya dapat hidayah masuk Islam tahun ke-8. Termasuklah geng-geng ni. Bila masuk Islam, mereka ni termasuk kalangan orang yang layak menerima zakat. Kenapa? Atas dasar apa? Atas dasar mukhallafatu qulubuhum, orang yang dijinakkan hati dengan Islam. Mu'allaf, orang yang layak terima zakat. Zaman Nabi beri zakat geng-geng ni. Zaman tahun ke-8, tahun ke-11 Nabi wafat. 8, 9, 10, 11. Lepas 3 tahun Nabi wafat. Orang-orang ni, Uyainah bin Husain, Aqra bin Habis, orang ni dia tuan-tuan, bila Nabi wafat, dia pergi minta zakat dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar orang lembut. Dia pergi minta, tapi Sayyidina Abu Bakar ni khalifah. Nak pergi ambil zakat, kena pergi Baitul Mal. Maka minta Sayyidina Abu Bakar buat surat recommendation. Sayyidina Abu Bakar tulis surat sikit, kami nak ambil ni, haknya Nabi pernah bagi kami dulu ni, nak ambil balik ni, nak ambil juga sekarang ni, zakat tu lah. Jadi tulis surat. Bila tulis surat, pergi bawa surat recommendation tadi, sampai dekat Baitul Mal, tengok-tengok yang jaga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tengok surat, tak dia baca, dia koyak ni tuan-tuan. Sayyidina Umar ni garang. Koyak selalu tuan-tuan. Kawan ni bila kena koyak, tak puas hati pasal apa tuan-tuan Sayyidina Umar koyak? Sebab mereka ini zaman Nabi dulu memang terima zakat 3 tahun dah. 3 tahun takkanlah mu'allaf lagi. Maka tidak diberilah dah.
Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Quran itu ayatnya innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal muallafati qulub, termasuk tu. Tapi berapa lama yang kita kata mualaf ni, berapa lama? Berapa lama? Itu masalahnya. 20 tahun mualaf lagi bendanya. Saya ni mualaf minta benda 20 tahun mualaf. Ni isunya tuan-tuan kan. Jadi akhirnya orang ambil kesempatan. Asal mualaf je. Dia masuk Islam 20 tahun dah. Mualaf benda. Berapa tahun orang kata mualaf ni? Kita orang Melayu pula silap juga. 50 tahun dia panggil mualaf juga. Tu silapnya. Tak boleh panggil dah mualaf tu. Berapa tahun dia dibenarkan mualaf? Kan? Maka mualaf boleh beri. Dah lama tak ada mualaf. Umar tak bagi. Itu yang dia marah tu tuan-tuan. Sayyidina Umar bila kena marah, nak dia penampar je. Kalau kita tanya, nak marah lah kan. Nak Umar garang, gedebek. Tuan-tuan. Tapi anak saudara dia ni pula pergi baca Quran, pergi baca ayat Quran Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bila marah, nak marah, orang baca Quran terus jadi sabar. Tu sabar tu kan. Nak cerita Sayyidina Umar ni antara orang yang sangat lembut hati bila dengar Quran. Tak? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana kan. Orang-orang mukmin ni apabila disebut nama Allah zadatuhum imana. Dia baca ayat pertama iman, bila sebut nama Allah maka gemetar hati. Wajilat qulub dan gemetar hati. Tu kaedah orang mukmin. Baik. Ya tuan-tuan, nak sabar ini bukan senang. Sebab itu sabar dia mendapat tuan-tuan ya pahala yang tidak dihitung banyak mana terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kaedah gandaan dia. Baik, kita azan. La haula wala quwwata.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم رب الصلاة القائمة محمد وسيلة الشارع. Baik, jadi tuan-tuan tu prinsip ya, prinsip kaedah cara Allah kita kata nak hisab yang baik diganda 10 paling sikit dan paling banyak tidak terhitung. Mudah kita. Orang kata gini infinity lah budak-budak lain ya, tak terhitung. Betul tuan-tuan, yang tak baik dosa ni Allah ni sayang kat kita, rahmat dia tuan-tuan, dia tak ganda pun tuan-tuan. Ya, sehingga kita kalau ada niat nak buat baik, niat nak pergi solat maghrib jamaah, niat dia dah ada niat, dapat 1 pahala. Niat tu dapat 1 pahala. Ya. Tapi sampai masa tak pergi niat. Tapi janganlah main niat manjang, sini niat tak pergi-pergi janganlah. Tak ada 1 pahala dah ya. Nak cerita Allah ni dia Maha Pengasih Penyayang makhluk, dia bagi dah. Tapi kalau buat tak baik, niat nak buat tak baik, tuan-tuan, tak ada dapat lagi dosa. Sehingga kita buat. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau begitulah kempen yang ada dalam Quran. Kempen dah kita kata, suruh orang semangat dengan ibadah, tuan-tuan. Allah, kita rasa teruja, termotivasi nak buat baik, tuan-tuan. Ya, dan yang dosa ni kita kalau boleh nak tinggal. Dan kita ni bukan nabi, bukan rasul, nabi-nabi lain. Dia ni Allah jamin tak ada dosa. Waktu sebelum jadi nabi pun ya Allah jaga, kan? Macam kita dengar kisah nabi waktu dia belum jadi nabi tu kan? Belum jadi nabi, umur 20-an, kerja gembala kambing. Nabi-nabi ni biasa Allah tarbiyah dia dengan cara kerja gembala kambing, tuan-tuan. Bukan Nabi Muhammad je, nabi-nabi lain pun. Sebab apa tuan-tuan? Sebab antara binatang yang paling degil ni kambing, tuan-tuan. Sebelum latih tarbiyah manusia, tarbiyah lu kambing. Sebab kambing ni binatang paling degil. Sebab tu manusia dia boleh jinakkan harimau yang garang masuk sirkus kan. Harimau tu garang, tapi dia boleh jinak. Duduk, dia duduk harimau. Berdiri, dia berdiri. Singa yang garang, dengar kata. Tapi kambing mana dengar. Sebab tu kita jarang jumpa kambing dalam sirkus, tuan-tuan ya. Tak ada kambing sirkus, ada tuan-tuan? Kambing dalam sirkus ada? Ya, Royal Circus of London datang bawa kambing ada? Tak ada, pasal degil, tak dengar kata. Tak macam rimau, garang rimau dengar kata. Duduk, dia duduk rimau. Kambing dah. Pernah bela kambing tuan? Kalau dia tak mau jalan, tarik dia tak jalan. Tarik, tak jalan. Mbek gitu je. Dia break 4 kaki, tuan-tuan, tak mau jalan. Kita ambil kayu, kita pukul dia, jalan. Dia tak layan. Dia senyum je. Dia sindir kita, itu orang panggil senyum kambing, tuan-tuan ya. Itu kambing, tuan-tuan. Nabi dia latih jaga kambing. Waktu dia jaga kambing, dia nak pergi tengok ada hiburan di Mekah. Itu cerita muda-muda lah. Tapi Nabi ni Allah jaga. Sampai tempat hiburan, Allah tidurkan. Tak ada dosa. Walaupun waktu tu dia belum jadi Nabi. Kita lain. Sampai-sampai tidur tu kuliah maghrib. Khutbah Jumaat. Itu betul. Sampai-sampai tidur. Barakallahu li walakum. Baru jaga kan. Bini tanya khutbah tadi tajuk apa bang? Tak tahu lagu tajuk apa. Tapi aku dengar ittaqullah tu satu je lah. Itu makna awal lah bang. Ya? Tuan-tuan, nak cerita kan? Dosa banyak kita tuan-tuan. Bila dengar macam ni tuan-tuan, kita rasa semangat nak buat baik. Tak. Tapi jangan pula kita rasa terlalu ni pula ya. Rasa macam banyak dah. Jangan. Allah ganda 10, main dengan 700, rasa macam banyak. Itu yang ramai tak datang malam ni pasal rasa banyak dah tu. Bahaya juga tuan-tuan. Banyak dah pala. Relax dulu. Jangan pula tuan-tuan dah. Tu ya, perasaan-perasaan ni merosakkan. Merosakkan kita punya hati tuan-tuan. Ibadah kita. Jangan tuan-tuan, jangan berpuas hati dengan ibadah yang kita buat kerana tuan-tuan belum tentu Allah terima lagi. Kan? Faj'alnahu haba'an mansura. Ada daripada ibadah kita ni akhirat besok jadi abu angin. Tu kita takut. Jadi abu angin. Tak ada benda. Mana pala tak ada. Jadi abu gitu terbangan. Ni kita takut tuan-tuan. Baik. Jadi insyaAllah kita akan tengok nanti akan datang perkara yang akan dihisap. Hak mana hisap dulu?
perkara mana hisap dulu, ya, cara mana balahnya, kalau macam ni balah macam mana. Kemudian kita akan tengok mizan ni macam mana rupa dia. Ini berdasarkan hadis-hadis yang datang pada kita, hadis sahih lah tuan-tuan, ya. Sebab benda ni benda yang bersifat, ya, benda gaib, kita tak boleh nak pandai-pandai tambah, nak reka, melainkan apa yang datang daripada hadis dan juga Quran Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.